Saya nak bagi tahu, kalau saya update status, bukan saya kata bagus sangat saya update status ya. Kadang simple je, tapi orang like 3,000 juga kan. Kalau orang tengok, orang lain pun lagi sedap daripada tu. Wallahu alam, antara kaedah saya nak cuba betulkan niat. Kalau ketika saya tulis, masa tu hati saya masuk, mesti sedap ni, mesti ramai orang komen, sentap, terasa ustazah ni, saya tak akan post. Maksudnya saya hold untuk post. Saya hold tu, saya post tapi saya buat private. Kemudian kita akan solat, betul kan? Ada solat, lepas tu kita mungkin ada wuduk, lepas tu kita ada baca Quran, ada zikir. Lepas tu saya betulkan niat, ya Allah, niat untuk beri manfaat pada orang. Bukan kita nak sesuatu daripada orang, iaitu pujian. Bukan niat kita nak sesuatu daripada orang, iaitu komen orang ataupun like orang, tidak. Tapi ya Allah, supaya apa yang aku tulis ni boleh menyentuh hati, boleh mendatangkan hidayah, boleh beri kesedaran, sekian-sekian. Dah betul rasa macam firm niat tu, tekan post, dia akan sampai. Dia akan sampai. Sebab apa yang kita buat, innamal amalu binniat, setiap sesuatu berdasarkan apa yang diniatkan, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Kalaulah kita niat untuk riak, maka 1,000 orang like, 1,000 riak kita dapat. Na'udzubillah. Lagi like, lagi bertambah riak, lagi bertambah riak, lagi bertambah riak. Lepas tu kita print screen, kita tunjuk, tengok berapa aku dapat like. Sangat rugi, sangat sakit jiwa yang macam ni, mengharapkan perhatian daripada manusia. Tapi bila kita mula dengan niat tu, dah masa kita nak post tu, lepas tu bila tengok komen banyak tu kan, nak jaga hati supaya tak riak, setiap like tu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sebab orang puji-puji kat situ tu. Perasan tak? Kalau siapa follow saya, follow tak ni? Wajib follow ya, kita akan check nanti bila keluar dah follow belum. Ada page Ustazah Asma Harun yang gambar tudung purple tu kan. Sebab yang fan-fan tu bukan saya pun tak tahu siapa buat. Lepas tu satu lagi Asma Harun, ada gambar hijau tu, personal. Saya buat dua-dua sebab personal tu kita rapat sikit, tapi page tu memang formal je lah kan. Betul kan? Siapa yang biasa ikut, kadang banyak ni orang puji-puji Ustazah gini. Supaya kita tidak leka, kita tidak sakit dengan pujian. Sebab pujian dan ujian, kita nak yang mana? Antara pujian dengan ujian, nak yang mana? Nak pujian, kita takut ujian. Tapi hakikatnya pujian adalah ujian. Kita sangat takutkan ujian dan kita sangat sukakan pujian. Tetapi percayalah, pujian adalah ujian yang lebih berat daripada ujian tu sendiri. Sebab itu bila kita dapat tu, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada 300 komen, 300 astagfirullah. 1,000 komen, astagfirullah, 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 supaya selamat. Lepas tu doa, amin, amin, walaupun seorang. Subhanallah. Jadi insya-Allah ibu-ibu sekalian, para muslimat sekalian, bila kita nak post contohnya kan, untuk say ke nak apa, tolong niat, ya Allah, aku nak bagi manfaat produk aku ni kepada orang ramai. Bukan niat, ya Allah, biarlah ada orang terbuka hati nak beli barang. Sebab kita niat untuk ambil sesuatu daripada orang lain. Ambil duit dia lah. Faham tak? Tu kita tak teguh, kita tak kuat. Niat kita pun salah sebab nak ambil sesuatu daripada orang. Tapi bila kata kita nak post pasal takaful contoh, insurans sebab untuk sales kan, ataupun jual produk apa-apa, susu ke apa ke, ya Allah, supaya lebih ramai dapat manfaat daripada produk susu ni, ya Allah. Niat untuk beri manfaat. Okey, kalau ada orang mesej, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau mesej macam ni kan, contoh nama puan siapa? Puan Aini. Saya mesej puan, maksud saya cakap puan Aini, saya ada kat rumah tak, nak singgah jap, nak bagi nak bagi apa, saya suka cheesecake. Nak bagi cheesecake ni. Masa tu tengah sibuk sebenarnya. Nak terima tak? Nak kan? Sebab dia nak bagi sesuatu. Dia nak bagi cheesecake. Yang tengah sibuk pun, okey, singgahlah, tak ada hal lah, gini. Susah pula, padahal suka dah tu kan. Tapi kalau ada kawan, walaupun tengah lapang, boleh tak nak jumpa kejap? Nak share pasal takaful lah. Nak jumpa tak? Tak nak. Maaflah, ada hal lah. Tiba-tiba ada hal. Buat hal. Buat hal. Padahal sabar lengkap. Sebab apa? Kita rasa dia nak ambil sesuatu daripada kita. Nak ambil duit kita lah, nak dapat kepercayaan, nak ambil masa kita dan sebagainya. Tapi bila kita mendatangi orang dan kita buat sesuatu untuk beri, dia akan beri impact yang berbeza, sungguh. Tapi kalau kita belum rasa, tangguhkan dulu.
Tangguhkan dulu maksudnya dalam proses tu lah. Jangan tangguh semua. Bang, hari ni satu pun saya tak buat. Dalam proses tu kena lalui, lepas tu betulkan niat. InsyaAllah, subhanallah. Saya tak tahu nak masuk dalam bab apa, tapi saya letakkan bab niat. Baiklah, saya nak tanya para wanita sekalian, apa tujuan kita hidup? Bagi saya satu, tujuan hidup apa? Oh, ada yang kata syurga. Okey, lagi? Oh, dapat redha Allah. Hebat ni, Masya Allah. Okey, beri manfaat ke ambil manfaat? Manfaat pada orang lain. Okey, lagi? Untuk ibadat, Masya Allah. Ni kalau nak jumpa orang yang macam ni, kena cari kat masjid ni. Temu janji semua ni. Tak, nanti kita kupas. Lagi, apa lagi tujuan hidup? Kasih sayang Allah dan sebagainya. Okeylah, banyaklah ni. Saya nak tanya, betul ke hidup kita sehari-hari berliga sekitar ini ataupun sekitar dunia? Ini Allah belaka ni. Kasih sayang Allah dan sebagainya. Baiklah. Ilmu ni ada dua. Satu ilmu wahyu. Ke yang ni terang sikit ya. Saya tengok Ada ilmu wahyu. Yang kedua ada ilmu apa kita panggil? Ilmu wahyu daripada Al-Quran dan hadis. Yang kita belajar buat cupcake tu, duniawi. Lepas tu bila orang pergi belajar buat cupcake, dunia semua ni. Betul, ilmu alat. Betul kan? Ilmu alat. Okey. Saya nak padam tu. Sekejap Tak apa, nanti kita buat list lain. Okey. Ilmu wahyu, Al-Quran dan hadis, betul kan? Untuk jadi hamba Allah yang soleh. Wajib belajar ni, wajib. Ilmu wahyu untuk jadi hamba Allah yang soleh. Tengok tu, soleh. Ilmu yang wajib belajar, tak belajar berdosa. Bukan kata baik tak payah belajar. Kalau belajar kan dah tahu nanti berdosa tak buat, baik tak payah belajar. 2 kali dosa. Pertama, dosa sebab tanggungjawab belajar ilmu tu tak belajar. Yang kedua, dosa sebab jahil, akhirnya dia tak buat. Ada 3 ilmu yang wajib kita belajar. Ilmu wahyu ni. Yang pertama, akidah. Kenapa saya nak share ni dengan para muslimat sekalian? Sebab apa hidup kita macam tak tenang, hidup kita macam tak tentu arah? Sebab kita lari daripada tujuan Allah ciptakan kita. Kalaulah mesin basuh tu, buat mesin basuh beras. Mesin basuh baju sepatutnya. Tapi kita kan bisnes nasi Bukhari contohnya, nasi Arab. Nak senang masuk, tekan, buat masuk beras. Macam mana rosak tak mesin tu? Rosak. Allah ciptakan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Itu tujuan solid Allah ciptakan kita. Kalau tak, Allah tak ciptakan kita pun. Dan bila kita hidup, kita lari daripada tujuan pencipta kita, Allah yang Khalik, yang maha menciptakan. Maka hidup kita tak tentu arah. Tak settle, gelisah gelisah sebab kita lari daripada tujuan asal. Jadi bila kita resah gelisah, kita kena kembali kepada tujuan kita diciptakan, baru kita rasa tenang. Subhanallah. Okey, yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu syariah. Ini kita senang nak faham ilmu fiqh. Yang ketiga, sebab ini orang sales kan sibuk buat sale apa semua, pastikan kena hadir kuliah-kuliah seperti ini. Akidah, syariah. Yang ketiga adalah tasawuf. Okey, bekat sikit. Okey, saya bagi contoh ringkas saja. Bab akidah, bab solat wajib. Betul ke solat ni wajib? Betul ya? Okey.
Semalam, 2 hari lepas saya jumpa ada seorang hamba Allah ni, dia cerita. Dia kata, Ustazah, ada seorang lelaki ni, dia nak crush dengan saya. Macam tu lah. Baru nak ngorak-ngorak dia kan. Lepas tu tapi saya confused lah Ustazah. Sebab terjumpa, tengah jalan dia terus tanya. Sebab apa saya tanya dia, saya saja nak test, nak tahu dia solat ke tidak. Lepas tu saya tanya, dah Zohor ni awak tak solat ke? Lepas tu yang lelaki tu pun tanya balik, kenapa awak solat? Yelah solat untuk ingat Allah. Lepas tu dia pun jawab, saya ingat Allah setiap saat. Jadi kita tak perlu solat pun untuk ingat Allah, asalkan ingat Allah. Bahaya kan? Tapi fahaman ini sangat ramai yang pegang. Tujuan solat iaitu untuk ingat Allah, jadi hamba Allah. Kita boleh jadi hamba Allah setiap saat. Jadi setiap masa pun kita jadi, tak perlu pun untuk solat. Jadi sangat bahaya. Kita yakin semua kat sini ya, bahawasanya solat itu wajib. Ini akidah. Jadi orang ni bila dia pegang fahaman tu, dia ada masalah dengan akidah. Kalau dia sampai sebut solat itu tidak wajib, boleh terbatal akidahnya. Contoh orang minum arak, dia minum arak. Lepas tu kita tanya, kenapa kamu minum arak? Tahu tak berdosa, haram minum arak? Ya, saya tahu. Akidah tak batal lagi. Tapi dia, seorang orang yang kedua, dia tak minum arak. Tapi dia kata arak itu harus. Arak tu boleh dia minum, tak haram. Yang ni terbatal akidah. Dia tak minum. Nak katanya, apa perbuatan lidah itu lagi bahaya. Jadi dia menafikan bahawa solat itu wajib, terbatal akidah. Sebab itu je dalam Al-Quran ada hadis Nabi, maksudnya dia menafikan wahyu Allah. Dia menafikan kerasulan Nabi SAW. Jadi, dari sudut akidah solat itu wajib. Dia timbul soalan yang kedua, macam mana nak solat? Sebab tu kena belajar bab fiqh. Ini solat itu wajib dari sudut akidahnya. Kemudian dari sudut fiqhnya, bagaimana timbul? Belajarlah kita bagaimana untuk solat dengan khusyuk dan sebagainya. Okey, tasawuf pula, ramai dah orang solat. Tapi belum tentu solat kita diterima oleh Allah. Jadi ilmu ketiga lah pula belajar, iaitu ilmu tasawuf. Ia ada ilmu akhlak, ilmu berkaitan dengan hati. Ilmu ini adalah ilmu bagaimana nak ikhlas dalam salat, bagaimana nak khusyuk salat. Itu adalah terkandung dalam ilmu tasawuf. Ataupun ilmu akhlak, ilmu adab. Adab kita dengan Allah macam mana?